Selamat sejahtera. Ini adalah kisah hidupku. Sebuah kisah tentang bagaimana masa tuaku yang sepatutnya tenang bertukar menjadi mimpi ngeri. Pada hari pertama aku pergi untuk bertemu dengan keluarga teman lelakiku, aku telah membantu seorang nenek tua yang mengutip buah epal yang terjatuh di tanah. Namun, setelah aku menyerahkan buah epal itu kepadanya, satu kata-kata nenek itu membuatkan aku pucat lesi dan terpaksa melarikan diri dengan beg pakaianku pada malam itu juga. Bandaraya Kuala Lumpur sudah lama hilang dari pandangan, digantikan dengan jalan tanah merah yang berliku-liku seperti seekor ular gergasi yang menyusuri hutan. Bus ekspres yang usang itu bergegar setiap kali melanggar lopak air, dan badan aku serta penumpang lain turut terbuai-buai. Aku merebahkan kepalaku di bahu Amir, teman lelakiku selama 3 tahun. Di tengah-tengah udara sejuk pedalaman Pahang, hanya kehangatan tubuhnya yang menjadi satu-satunya penenang. Amir menggenggam tanganku lembut. Matanya, seperti selalu, dipenuhi dengan senyuman yang mesra. "Aina, kita dah nak sampai. Sabar sikit, ya. Nanti sampai rumah, bolehlah rehat sepuasnya." Aku tersenyum memandangnya, tetapi jauh di sudut hati, perasaan gelisah itu tidak dapat kuhilangkan. Ini adalah kali pertama aku menjejakkan kaki ke kampung halamannya, sebuah tempat yang sangat terpencil, untuk bertemu dengan keluarganya yang hanya kudengar dari cerita. Menurut Amir, kampungnya adalah sebuah perkampungan di pedalaman Pahang yang sangat damai dan berudara segar. Selama 3 tahun bercinta, aku sentiasa mengimpikan sebuah keluarga yang harmoni. Seorang ibu yang penyayang yang akan menyambut kedatangan anak lelakinya dan teman wanitanya dengan tangan terbuka. Lawatan ini bukan sekadar perkenalan biasa, tetapi ia juga langkah pertama menuju masa depan yang telah kami impikan bersama. Akhirnya, bus berhenti di sebuah terminal bus pekan kecil. Sebaik sahaja aku melangkah turun, udara sejuk serta-merta menerpa, membuatkan aku menggigil tanpa sadar. Amir, yang sudah biasa dengan keadaan itu, mengangkat beg pakaian besar dengan sebelah tangan, manakala sebelah tangannya lagi menggenggam erat tanganku. "Jom, kita pergi. Dari sini kena naik taksi, jalan teruk, kereta besar tak boleh masuk." Suaranya penuh dengan keterujaan. Aku memerhatikan sekeliling. Deretan banjaran gunung yang samar-samar dilitupi kabus. Di bawahnya, kelihatan bumbung-bumbung zinc usang yang sunyi. Udaranya memang segar, tetapi kesunyian yang melampau itu menimbulkan perasaan asing dan cemas di dalam hatiku. Pemandu taksi itu seorang lelaki pertengahan umur yang berkulit gelap dan pendiam. Dia hanya mengangguk tanpa kata apabila Amir memberi salam, lalu menghidupkan enjin. Jalan menuju ke kampung menjadi semakin sempit dan tidak rata. Kereta itu mengeluarkan bunyi yang kuat seolah-olah mengah apabila mendaki bukit yang curam. Aku memeluk Amir dengan erat agar tidak terjatuh. Angin bukit menyapa rambutku, membawa bersama bau tanah dan tumbuh-tumbuhan. Setelah hampir sejam perjalanan yang bergegar, akhirnya rumah Amir muncul di hadapan mata. Berbeza dengan sangkaanku tentang sebuah rumah kampung yang sederhana, di situ tegak berdiri sebuah rumah papan 2 tingkat yang agak modern. Ia sangat menonjol di antara rumah-rumah usang di sekelilingnya. Halaman rumah itu disimen dengan kemas, dan terdapat juga sebuah taman kecil yang dijaga rapi. Aku sedikit terkejut tetapi pada masa yang sama, aku menghela nafas lega. Mungkin keluarganya tidaklah sesusah yang aku bayangkan. Amir membawaku masuk ke dalam rumah sambil menjerit, "Mak, kami dah sampai." Dari arah dapur, muncul seorang wanita dalam lingkungan pertengahan 50 tikaan. Tubuhnya kurus dan wajahnya berkedut, tetapi raut wajahnya masih jelas. "Inikah Ibu Amir?" Aku dengan pantas menundukkan kepala dengan perasaan gemetar. "Assalamualaikum, Makcik." Ibu Amir memerhatikan aku dari atas hingga ke bawah. Pandangannya tajam, bukan pandangan mesra yang menyambut bakal menantu, tetapi pandangan yang membuatku tidak selesa. Akhirnya, dia bersuara dengan nada yang kosong. "Yalah, penat datang dari jauh, masuklah." Selepas berkata begitu, dia terus berpaling dan kembali ke dapur. Tiada lagi kata-kata lain. Amir seolah-olah tidak perasan akan suasana yang aneh itu. Dia tersenyum kelat dan berbisik di telingaku, "Mak saya memang macam tuh, nampak garang tapi hatinya baik. Jangan ambil hati, ya." Aku memaksa diri untuk tersenyum, tetapi kedinginan dalam sikap ibunya sudah mulai meresap ke dalam hatiku. Rumah itu bersih dan kemas, tetapi entah kenapa, tiada kehangatan sebuah keluarga yang dapat kurasakan.
Hanya bunyi detik jam dinding kayu di ruang tamu yang bergema secara teratur dan membosankan. Rumah itu sunyi luar biasa. Ketika aku duduk di meja kayu di tengah ruang tamu, perasaan gelisah yang pada mulanya samar-samar kini menjadi semakin jelas. Sesuatu terasa tidak kena. Dari manusia hinggalah ke pemandangan, semuanya diselubungi oleh suatu kedinginan yang tidak kelihatan. Kunjungan ke kampung halamannya yang begitu aku nantikan, entah bagaimana, bermula dengan petanda yang tidak baik. Setelah meletakkan barang di sebuah bilik kecil yang bersih di tingkat atas, aku turun ke bawah dengan niat untuk membantu Ibu Amir menyediakan makan malam. Aku ingin meninggalkan tanggapan yang baik dan menunjukkan bahwa aku seorang wanita yang rajin dan pandai menguruskan rumah. Namun, sebaik sahaja aku melangkah ke ambang pintu dapur, Amir menahan lenganku. "Aina, awak mesti penat. Rehat saja. Biar Mak yang uruskan semua. Pergilah ambil angin di halaman belakang." Aku teragak-agak seketika, tetapi sikap Amir yang tegas membuatkan aku terpaksa menurut. Aku berjalan ke halaman belakang yang mempunyai sebuah perigi lama dan beberapa batas sayuran. Angin petang bertiup lembut, membawa udara sejuk dan manis dari kawasan bukit. Aku sedang termenung memandang awan yang perlahan-lahan bergerak di atas puncak gunung yang jauh apabila mataku tertangkap pada susuk tubuh seseorang yang sedang mencangkung di sudut halaman. Seorang gadis muda, mungkin berumur 17 atau 18 tahun. Gadis itu sangat kurus sehingga kan kelihatan tenggelam di dalam baju yang lusuh dan longgar. Rambutnya yang kusut masai menutupi sebahagian besar wajahnya, dan dia kelihatan sedang tekun melakukan sesuatu, menyiang sayur-sayuran. Jari jemarinya yang kurus bergerak dengan pantas. Gadis itu terkejut apabila menyadari kehadiranku dan mengangkat kepala. Mata kami bertemu. Matanya besar dan hitam, tetapi kosong tanpa fokus, dan penuh dengan ketakutan. Gadis itu tergesa-gesa menundukkan kepalanya semula, kedua-dua bahunya kelihatan menggeletar, timbul rasa kasihan di hatiku. Aku menghampirinya dengan senyuman semanis mungkin. "Hai, nama awak siapa?" Gadis itu tidak menjawab, sebaliknya semakin membongkokkan badannya seolah-olah ingin menjadi halimunan. Tiba-tiba, Ibu Amir keluar dari dapur. Apabila melihatku berdekatan dengan gadis itu, dahinya berkerut dan dia berkata dengan nada tidak senang, "Kamu buat apa di situ? Sini sejuk, masuk ke dalam." Kemudian, dia berpaling ke arah gadis itu. Nada suaranya serta-merta berubah menjadi tajam dan kejam. "Kau ni terhegeh-hegeh. Siang sayur pun lambat macam kura-kura. Nak bagi satu keluarga ni kebulur ke?" Gadis malang itu menggigil ketakutan dan mempercepatkan gerakannya menyiang sayur seperti orang gila. Ibu Amir tidak berkata apa-apa lagi, tetapi dia menjeling tajam ke arah gadis itu sebelum masuk semula ke dapur. Aku tergama melihat kejadian itu. Aku langsung tidak faham bagaimana seorang ibu boleh melayan anak perempuannya sebegitu rupa. Amir keluar dari rumah dan bertanya apabila melihat wajahku yang tegang. "Kenapa nih?" Aku menariknya ke tepi dan bertanya dengan suara perlahan. "Amir, siapa budak tuh? Kenapa makcik layan dia macam tuh?" Amir menjeling sekilas ke arah gadis itu. Wajahnya menunjukkan riak yang dingin dan acuh tak acuh. "Oh, itu Mawar, adik saya. Dia sakit sikit sejak kecil, otaknya tak berapa betul. Jangan pedulikan dia." Jawabannya membuatkan aku semakin keliru. Walaupun adiknya sakit, bagaimana mereka boleh melayannya seperti orang gaji atau hamba? Sikap Amir dan ibunya terhadap Mawar bukanlah seperti penjagaan keluarga, tetapi lebih kepada pengabaian, penghinaan, dan hampir menyerupai kebencian. Makan malam itu berlangsung dalam suasana yang sangat tegang. Mawar tidak makan bersama kami, dia hanya membawa semangkuk nasi kecil dan duduk mencangkung di sudut dapur yang gelap, makan seorang diri. Ibu Amir sesekali memandang ke arahnya dan melemparkan kata-kata kesat tanpa sebab. Amir pula seolah-olah tidak peduli, coba memecahkan kesunyian dengan mencedokkan lauk untukku sambil bercerita tentang kisah-kisah lucu zaman kanak-kanaknya. Tetapi aku langsung tidak boleh tersenyum. Bayangan gadis kecil yang duduk termenung dengan mata yang ketakutan itu tidak hilang dari pikiranku. Aku mula merasakan bahwa di sebalik bumbung rumah yang kelihatan damai ini, tersembunyi satu rahasia yang mengerikan. Pada malam pertama di rumah Amir, aku hampir tidak dapat tidur. Gadis bernama Mawar dan sikap aneh ibunya terus berlegar-legar di pikiranku. Bunyi cengkerik di taman dan desiran angin yang masuk melalui celah tingkap membuatkan suasana semakin sunyi, dan perasaan cemas di dalam diriku semakin membuak-buak. Aku menoleh ke arah Amir yang tidur nyenyak di sebelahku,
nafasnya teratur. Dalam kegelapan, wajahnya masih kelihatan mesra dan hangat seperti yang selalu aku kenali. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkinkah aku terlalu berlebih-lebihan dalam berpikir? Keesokan paginya, aku bertekad untuk bertanya kepada Amir tentang Mawar dengan lebih jelas. Aku tidak boleh mengabaikan apa yang telah aku lihat. Selepas sarapan, sebaik sahaja Ibu Amir pergi ke kebun, aku mengajaknya duduk di ruang tamu. Aku memandangnya tepat ke mata dan berkata dengan suara yang setenang mungkin, "Amir, saya nak tanya tentang Mawar. Sebenarnya dia sakit apa? Kenapa makcik dan awak layan dia macam tuh?" Amir mengeluh sambil meraup wajahnya. Mukanya kelihatan terseksa. "Aina, ini kisah sedih keluarga kami. Saya tak nak awak risau. Tapi saya teman wanita awak, dan mungkin akan jadi sebahagian dari keluarga awak. Saya berhak tahu. Dan saya betul-betul risaukan Mawar," kataku dengan tegas. Amir terdiam lama, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya, dia memegang tanganku dan berkata dengan suara perlahan, "Baiklah, saya akan ceritakan." Dia memulakan sebuah cerita yang sangat meyakinkan. Mawar adalah adik tirinya. Dahulu, semasa ayahnya bekerja di luar kawasan, ayahnya telah mempunyai anak dengan wanita lain. Wanita itu meninggalkan bayi tersebut, dan ayahnya terpaksa membawanya pulang. Ibunya sangat terluka, tetapi karena sayangkan suaminya, dia menerima anak itu. Tapi malangnya, budak itu tak sihat sejak lahir, sambung Amir dengan nada sedih. Sejak kecil, dia selalu demam panas dan sawan, dan kesannya sangat teruk. Sebahagian otaknya dan pita suaranya rosak. Sejak itu, dia tak boleh bercakap, dan keupayaan kognitifnya menurun, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Makdah penat menjaganya selama bertahun-tahun. Awak pun tahu, kan, bila lama menjaga anak yang sakit, kita akan jadi letih dan cepat marah. Kadang-kadang Mak terlepas kata-kata kasar, tapi dalam hati, dia sangat sayangkan Mawar. Cuma cara dia tunjukkan tuh lain sikit. Dia memandangku dengan mata yang tulus, saya pun sama. Hati saya hancur bila tengok adik saya macam tuh. Tapi saya lelaki, dan selalu berjauhan dari rumah karena belajar, jadi tak banyak yang saya boleh buat. Kadang-kadang saya rasa tak berdaya, jadi saya sengaja bersikap dingin untuk sembunyikan kelemahan saya. Kalau sikap saya semalam buat awak terkejut, saya betul-betul minta maaf. Cerita Amir dan riak wajahnya yang penuh penderitaan itu sedikit sebanyak meredakan keraguanku. Ceritanya logik. Perasaan seorang wanita yang terpaksa membesarkan anak suaminya dengan wanita lain, apatah lagi anak itu sakit, memang boleh difahami jika dia menjadi letih dan cepat marah. Aku mula merasa bersalah karena telah meragui dia dan ibunya. Aku menyalahkan diri sendiri karena terlalu syakwa sangka. Aku memeluk Amir dan menepuk-nepuk belakangnya. "Maafkan saya tak tahu ada kisah sedih macam ni dalam keluarga awak. Saya dah salah faham." Amir memelukku erat dan berkata dengan suara serak, "Tak apa. Asalkan awak faham, cukuplah." Walaupun aku menerima penjelasan Amir, jauh di sudut hatiku, masih ada sesuatu yang tidak kena. Riak wajah Mawar tidak seperti kanak-kanak yang lembam. Matanya kosong, tetapi kadang-kadang memancarkan cahaya yang cerdik dan tajam. Dan yang paling penting, matanya penuh dengan ketakutan yang melampau. Ketakutan itu bukanlah ketakutan seorang kanak-kanak naif, tetapi ketakutan seseorang yang waras yang tahu dengan jelas bahwa dirinya berada dalam bahaya. Tetapi pada masa itu, karena terlalu mencintai dan mempercayai Amir, aku coba memadamkan keraguan itu. Aku meyakinkan diri bahwa aku harus mempercayai lelaki yang aku cintai dan bakal keluarganya. Aku tidak pernah terfikir bahwa itu akan menjadi kesilapan terbesar dalam hidupku, kesilapan yang hampir meragut nyawaku. Tengah hari itu, untuk menunjukkan keikhlasan, aku mengambil keputusan untuk lebih aktif membantu di dapur. Semasa Ibu Amir berada di kebun, aku masuk ke dapur untuk menyediakan makan tengah hari. Dapur itu sangat ringkas, hanya ada sebuah dapur kayu dan beberapa buah periuk aluminium lama. Mawar sedang duduk mencangkung di sudut dapur, mencuci beras dengan senyap. Apabila aku masuk, dia sekali lagi terkejut dan secara refleks coba bangun untuk melarikan diri. Aku segera berkata dengan suara yang selembut mungkin, "Mawar, jangan takut. Akak datang nak masak saja. Duduklah." Aku tersenyum ke arahnya. Aku ingin menghilangkan jurang di antara kami dan ketakutannya. Mungkin merasakan niat baikku, Mawar tidak lagi melarikan diri,
tetapi dia masih menundukkan kepalanya dan tidak berani memandangku. Sambil menyiang sayur, aku sesekali bercakap dengannya. Udara kat sini sedap, kan? Akak ni duduk KL saja, datang sini rasa tenang. Walaupun aku tahu dia tidak boleh menjawab, aku terus bercakap untuk membuatnya merasakan bahwa aku tiada niat jahat. Ketika aku sedang tercari-cari pisau, aku tidak sengaja terlanggar bakul berisi sayur hingga jatuh ke lantai. Tanpa teragak-agak, Mawar segera membongkok dan mengutip sayur-sayuran itu. Pada saat itulah, ketika dia menghulurkan tangannya, lengan bajunya yang usang tersela ke atas, mendedahkan lengannya. Aku terpaku melihat apa yang terpampang di depan mataku. Lengan Mawar yang kurus dan pucat itu penuh dengan parut lama dan baru yang berlapis-lapis. Ada parut yang sudah pudar berwarna merah jambu, tetapi ada juga parut yang masih merah dan menoreh dalam ke kulitnya. Itu bukan parut biasa akibat terjatuh atau terhantuk. Ia adalah bekas luka yang panjang dan selari, seolah-olah dipukul dengan rotan atau tali. Tenggorokanku terasa tersekat. Penjelasan Amir tentang penyakit Mawar kembali terngiang-ngiang di pikiranku, tetapi kini, cerita itu kedengaran tidak masuk akal dan menggelikan. Tiada penyakit yang boleh meninggalkan parut yang begitu mengerikan. Ini jelas-jelas kesan penderaan, kesan penyiksaan yang kejam. Mawar, lengan awak kenapa macam ni? Tanyaku tergagap-gagap. Suaraku bergetar karena ketakutan dan kemarahan. Aku coba menyentuh lengannya, tetapi Mawar segera menarik tangannya ke belakang dan memandangku dengan mata yang ketakutan, seolah-olah merayu agar aku tidak bertanya lagi. Tiba-tiba, satu bayang-bayang hitam muncul di depan pintu dapur. Amir. Sejak bila dia berada di situ, aku langsung tidak perasan. Wajahnya tidak lagi menunjukkan riak mesra dan hangat seperti biasa. Sebaliknya, terpancar riak yang dingin dan kejam yang belum pernah aku lihat. Matanya yang gelap memandangku tajam, kemudian beralih ke arah Mawar. "Kau buat apa kat sini?" tanyanya dengan suara yang rendah dan mengancam. Saya cuma nak masak." Saya nampak lengan Mawar. Sebelum aku sempat menghabiskan ayatku, Amir meluru ke arahku, mencengkam pergelangan tanganku dengan kasar dan mengheretku keluar dari dapur. Tenaganya yang tiba-tiba dan ganas membuatkan aku terhuyung hayang. "Aku dah cakap jangan pedulikan dia, kan?" geramnya. Cengkamannya begitu kuat sehingga aku rasa tulangku seperti hendak retak. Tapi tengoklah lengan dia, penuh dengan parut. "Mak Cik ke yang buat." "Diam," jerit Amir, memotong kata-kataku. Dia memandang Mawar yang sedang mencangkung ketakutan dengan mata yang menyala-nyala. "Dan kau? Siapa suruh tunjuk lengan kau kat orang? Nak mati ke?" Sebaik sahaja dia habis berkata, dia menendang besen berisi beras di sebelah Mawar dengan sekuat hati. Besen aluminium itu terhempas ke dinding dengan bunyi yang mengerikan, beras dan air bertaburan, dan Mawar menjerit tanpa suara sambil menekuk kepalanya dengan kedua-dua belah tangan. Seluruh tubuhnya menggeletar seperti daun kering. Aku kaku melihat kejadian itu. Inikah teman lelakiku yang mesra dan bertimbang rasa? Inikah lelaki yang selalu berkata dia mencintaiku? Bukan, ini adalah syaitan. Kekejamannya yang tiba-tiba terhadap adiknya sendiri telah merobek semua topeng kepura-puraan yang telah dibinanya dengan teliti. Kini, tiada lagi sekelumit pun keraguan di dalam hatiku. Aku telah terperangkap. Terperangkap dalam jerat yang dipasang oleh lelaki yang paling aku cintai. Dan ketakutan yang sebenar, ketakutan apabila berhadapan dengan wajah sebenar seseorang yang begitu dekat denganmu, mula menguasai seluruh tubuh dan jiwaku. Selepas ledakan kemarahan yang mengerikan itu, Amir mengheretku naik ke bilik. Dia menghempas pintu dengan kuat tetapi tidak menguncinya. Suasana di antara kami begitu tegang sehingga kan boleh dipotong dengan pisau. Aku duduk di birai katil, menggenggam kedua-dua tanganku dengan erat. Seluruh tubuhku masih menggeletar akibat kejadian tadi. Aku tidak berani memandangnya, apatah lagi berkata-kata. Lelaki mesra yang telah aku cintai selama 3 tahun telah hilang sama sekali, digantikan oleh orang asing dengan pandangan dingin dan tindakan yang kejam. Setelah agak lama, Amir kelihatan sudah bertenang dan duduk di sebelahku. Dia coba memeluk bahuku, tetapi aku secara refleks mengelak. Tangannya terhenti di udara, dan aku mendengar keluhan perlahan. "Aina, maafkan saya hilang kawalan tadi." Suaranya kembali seperti biasa, lembut dan penuh penyesalan. "Bila saya tengok awak ambil berat pasal dia, saya teringat semua kesusahan yang saya dan Mak lalui,
Jadi emosi saya meletup tanpa sadar. Saya betul-betul minta maaf. Dia mencipta satu lagi cerita untuk dijadikan alasan. Katanya, selain penyakit, Mawar juga kadang-kadang mengalami sawan, mencederakan diri sendiri, dan merosakkan barang. Parut di lengannya adalah kesan daripada perbuatannya sendiri semasa sawan. Dia berkata bahwa dia bersikap tegas untuk mendisiplinkan Mawar agar tidak mencederakan diri sendiri dan orang lain. Setiap patah perkataannya kedengaran logik, tetapi hatiku tidak lagi mempercayainya. Kedinginan, itulah yang aku rasakan. Kekejaman dalam pandangannya terhadap Mawar bukanlah ketegasan seorang abang, tetapi kebencian seorang warden penjara. Saya nak tebus kesalahan saya, sambungnya dengan suara sayu. Nanti kita jalan-jalan keliling kampung, nak. Saya tunjukkan tempat saya membesar. Ambil udara segar, mesti rasa lebih baik. Di dalam kepalaku, perkataan tidak bergema kuat. Aku hanya mahu mengurung diri di dalam bilik, mengunci pintu dan bersembunyi. Tetapi akal warasku berkata sebaliknya, melawannya sekarang sama seperti membunuh diri. Aku terpaksa berlakon seperti biasa, aku harus menenangkannya. Mungkin dengan keluar, aku akan mendapat peluang. Walaupun sangat tipis, mungkin ada peluang untuk meminta bantuan. Jadi, aku mengangkat kepala dan memaksa diri untuk tersenyum. Baiklah, saya pun nak tengok-tengok juga. Apabila aku bersetuju, Amir kelihatan sangat lega. Petang itu, kami berjalan di sepanjang jalan tanah merah yang berliku-liku di kampung itu. Kampung itu sunyi luar biasa. Sesekali, penduduk kampung yang lalu lalang memandang kami dengan pandangan yang bercampur antara ingin tahu dan waspada, sebelum cepat-cepat menundukkan kepala dan berlalu pergi. Tiada sapaan, tiada senyuman. Suasana yang berat dan suram menyelubungi seluruh kampung. Setelah berjalan agak lama, kami ternampak seorang nenek tua yang berjalan terhuyung-hayang sambil memikul seberkas kayu api. Nenek itu tersadung dan jatuh, dan kayu apinya bertaburan di atas jalan. Aku segera berlari untuk membantunya bangun. Nenek, tak apa-apa? Nenek itu mengangkat kepala memandangku. Matanya kabur, tetapi di dalamnya ada kilatan yang tajam. Dia menggelengkan kepala dan mengeluarkan bunyi yang tidak jelas dari mulutnya yang sudah rongak. Amir pun datang mendekat. Dia berkata dengan sangat sopan, "Nenek, biar kami tolong." Dia dengan pantas mengutip ranting-ranting kayu yang bertaburan dan mengikatnya semula dengan kemas. Sementara Amir sedang sibuk dengan kayu api, nenek itu tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku dengan kuat. Tangannya kurus kering, tetapi genggamannya sangat kuat. Nenek itu berbisik di telingaku dengan suara yang tergesa-gesa tetapi jelas, "Adik, lari dari sini. Cepat tinggalkan tempat nih." Setiap patah perkataan nenek itu seperti tukul yang menghentam kepalaku, seluruh tubuhku kaku. Aku memandang mata nenek itu. Di dalamnya terpancar kerisauan dan ketakutan yang amat sangat. Tetapi sebaik sahaja Amir menoleh, riak wajah nenek itu berubah sama sekali. Dia melepaskan tanganku dan tersengih menampakkan giginya yang sudah hitam. "Terima kasih, nak. Terima kasih. Orang tua nih memang menyusahkan." Nenek itu mula mengomel perkara yang tidak masuk akal seperti orang tidak siuman. Amir meletakkan semula ikatan kayu api di bahu nenek itu, dan kami pun mengucapkan selamat tinggal dan meneruskan perjalanan. Apabila aku menoleh ke belakang, nenek itu masih berdiri di situ, memandang kami. Pandangannya tidak lagi seperti orang gila. Matanya penuh dengan kebimbangan dan belas kasihan. Amaran nenek itu seperti loceng kematian. Ia mengesahkan semua ketakutanku yang samar-samar. Ini bukan sekadar keluarga yang bermasalah. Seluruh kampung ini, semuanya tidak normal. Aku berada di tengah-tengah sarang syaitan, dan aku harus keluar dari sini sebelum terlambat. Kini, ketakutan itu tidak lagi samar-samar. Ia telah mengambil bentuk yang nyata dan mula mencekik jantungku. Amaran nenek itu terus terngiang-ngiang di telingaku sepanjang perjalanan pulang. Setiap langkah di sisi Amir terasa begitu berat. Senyuman dan kata-katanya kini hanya kelihatan seperti kepura-puraan dan kejahatan di mataku. Aku harus bertenang. Aku harus menyembunyikan ketakutan yang bergelora di dalam dada. Satu kesilapan kecil boleh membawa maut. Hampir sampai di rumah, Amir tiba-tiba berkata, alang-alang nih, jom kita singgah rumah Pak Long sekejap. Dekat saja, dah lama tak jumpa, boleh kenalkan awak sekali. Satu perasaan dingin menjalar di tulang belakangku. Aku tidak mahu pergi, aku tidak mahu bertemu dengan sesiapapun lagi dari keluarganya.
Aku segera mencari alasan, tak apalah, Amir. Saya rasa penat sikit. Lain kali boleh tak? Tak boleh, jawab Amir. Suaranya masih lembut, tetapi nadanya tidak membenarkan penolakan. Pak Long teringin sangat nak jumpa awak. Singgah sekejap saja, lepas tu kita balik. Tak lama pun, ketegasannya membuatkan aku sadar bahwa aku tiada pilihan lain. Rumah Pak Long terletak di hujung kampung, terasing dari rumah-rumah lain. Ia adalah sebuah rumah papan setingkat dengan bumbung zinc usang, kelihatan gelap dan lembab. Seorang lelaki tinggi dan berwajah kasar keluar dari rumah. Wajahnya petak, matanya sepet, dan kulitnya hitam legam. Inilah agaknya Pak Long yang dikatakan Amir. Amir. Bila sampai, lelaki itu bersuara garau sambil berjabat tangan dengan Amir dengan mesra. Tetapi apabila pandangannya beralih kepadaku, ia bertukar menjadi pandangan menilai yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Amir semasa pertama kali aku tiba. Sampai semalam, Pak Long. Nih, kawan perempuan saya, Aina, perkenal Amir dengan ceria. Aina, nih Pak Long saya. Aku menundukkan kepala secara mekanikal. Apa kabar, Pak Cik? Masuklah, kata lelaki itu. Tetapi matanya masih tidak lepas daripadaku. Pandangan itu, seolah-olah sedang menilaiku seperti barang, membuatkan aku merasa sangat tidak selesa. Kami masuk ke dalam rumah. Rumah itu gelap dan bersepah, dengan bau hapak dan arak yang kuat. Amir dan Pak Longnya duduk di sebuah meja kayu usang dan mula berbual dengan rancak. Pak Long menjerit ke arah bilik. Hoi, orang dah datang nih, buatkan air, tiada jawaban. Dia mengerutkan dahi dan menjerkah. Perempuan nih dah peka ke, orang panggil tak dengar, keluar sekarang. Tidak lama kemudian, seorang wanita berjalan perlahan-lahan keluar dari bilik yang gelap itu. Dia sangat kurus, badannya bongkok, dan rambut panjangnya yang kusut menutupi hampir seluruh wajahnya. Dia memakai pakaian yang kotor dan kompang-camping. Dia membawa sedulang cawan teh, tetapi tangannya begitu menggeletar sehingga cawan-cawan itu berlaga dan berbunyi. Dia menundukkan kepala, tidak memandang sesiapa, dan meletakkan dulang itu dengan senyap sebelum coba berpaling. Tuangkan teh untuk tetamu. Tak ada mata ke, jerit Pak Long lagi. Wanita itu terkejut dan segera mengambil teko. Ketika dia membongkok untuk menuangkan teh untukku, sehelai rambutnya jatuh, mendedahkan sebahagian wajahnya. Walaupun wajahnya pucat lesi dan terdapat kesan lebam ungu di pipinya, aku dapat mengecam bentuk wajah yang biasa kulihat. Bibir nipis, hidung mancung, dan parut kecil di hujung kening kirinya. Jantungku seolah-olah berhenti berdegup. Seluruh tubuhku terasa sejuk. Itu Farah, kawan baikku. Farah yang telah hilang tanpa jejak 2 tahun lalu. Keluarganya telah mencarinya di merata tempat, membuat laporan polis, tetapi semuanya sia-sia. Semua orang menyangka dia lari dari rumah selepas bergaduh besar dengan ibu bapaknya. Tetapi kini dia di sini, dalam keadaan yang begitu menyedihkan, dipanggil perempuan, dan dilayan seperti binatang. Aku terlalu terkejut sehingga tidak dapat bernafas. Semua kepingan teka-teki yang berselerakan kini bercantum, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Kehilangan Farah, sikap Amir, parut mawar, amaran nenek, semuanya saling berkaitan. Ini bukan keluarga biasa, ini adalah sarang penjenayah. Dan aku, seperti Farah, telah masuk ke dalam kandang harimau dengan rela. Tiba-tiba, seolah-olah ditarik oleh sesuatu, Farah perlahan-lahan mengangkat kepala. Untuk seketika yang sangat singkat, pandangan kami bertemu. Di matanya yang kosong dan penuh putus asa, terlintas keterkejutan yang amat sangat, yang kemudiannya bertukar menjadi ketakutan dan rayuan. Dia mengecamiku, dan dia tahu dengan tepat betapa bahayanya keadaanku. Dia segera menundukkan kepala, tetapi setitis air mata mengalir di pipinya yang lebam. Air mata itu seperti pisau tajam yang menusuk jantungku, sakit dan pedih. Saat aku mengecami Farah, seluruh duniaku seakan-akan hancur berkecai. Bunyi perbualan Amir dan Pak Longnya kedengaran jauh, dan di dalam kepalaku, jeritan tanpa suara bergema. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak boleh duduk diam sahaja apabila mengetahui rakanku sedang menderita dan giliran aku pula yang akan tiba. Tetapi bagaimana, menjerit, melarikan diri, kedua-duanya adalah tindakan gila dan sama seperti membunuh diri. Mereka akan menangkapku serta-merta. Aku perlukan alasan untuk mendekati Farah, walaupun hanya untuk beberapa saat. Perutku terasa kejang.
Tetapi kali ini bukan karena ketakutan, tetapi karena aku sengaja melakukannya. Aku memegang perutku, mengerutkan dahi, dan membongkokkan sedikit badanku. "Aina, kenapa nih?" tanya Amir dengan nada prihatin yang palsu apabila melihat wajahku yang pucat. Saya tak apa-apa, aku memaksa diri untuk berkata. Mungkin penat perjalanan jauh, makanan pun tak biasa lagi. Perut saya sakit sikit. "Pak Long, boleh saya tumpang tandas?" Pak Long menunjuk ke arah belakang dengan dagunya. "Tuh, kat belakang dapur." Aku bangun sambil berpaut pada meja, terhuyung hayang. Aku coba sedaya upaya untuk tidak rebah, berjalan perlahan-lahan seperti orang yang sangat letih. Amir coba mengikutiku, tetapi Pak Long menahannya. "Biarkan dia pergi sendiri, perempuan ni memang leceh." "Hah, mari minum lagi." Kata-kata itu, secara ironinya, menjadi bantuan yang tidak dijangka bagiku. Aku berjalan terhuyung hayang melalui dapur yang gelap dan kotor. Farah sedang mencuci pinggan di sebuah singki simen yang usang. Mendengar bunyi tapak kaki, dia terkejut dan menoleh. Apabila melihatku, matanya membesar ketakutan. Dia segera berpaling dan menumpukan perhatian pada kerjanya, seolah-olah tidak mahu ada sebarang kaitan denganku. Aku faham. Dia takut aku akan dicederakan, atau dia akan dihukum jika kami tertangkap. Tetapi aku tidak boleh pergi begitu sahaja. Aku segera mendekatinya, berpura-pura mencari tandas, dan berbisik di telinganya, "Farah, ni aku, Aina. Apa dah jadi pada kau?" Badan Farah menggeletar. Dia tidak berani menoleh ke arahku, hanya menggelengkan kepala seperti orang gila. Air matanya jatuh menitik ke dalam besen air sabun. "Bagi tahu aku, Farah, macam mana aku boleh selamatkan kau?" Aku terus bertanya, hampir merayu. Farah menarik nafas dalam-dalam, coba mengumpul keberanian. Masih tanpa menoleh, dia berbisik dengan suara yang sangat perlahan, hanya cukup untuk aku dengar, "Pemerdagangan manusia. Semua ni satu pakatan. Amir yang tipu aku, macam dia tipu kau sekarang." Setiap patah perkataannya menusuk seperti jarum. Walaupun aku sudah mengagaknya, mendengar pengesahan dari mulut rakanku sendiri adalah satu kebenaran yang terlalu kejam. "Kau kena lari, Aina," sambung Farah dengan suara putus asa. "Sekarang juga, macam manapun, laporkan pada polis, jangan risaukan aku. Kalau kau berjaya keluar, baru aku ada harapan. Cepat pergi, sebelum terlambat." Tiba-tiba, kedengaran bunyi deheman Pak Long dari dalam. Farah terkejut, dia menolakku sedikit sambil menggelengkan kepala dengan panik. Pandangannya seolah-olah berkata, "Pergi sekarang?" Aku tahu aku tidak boleh berlengah lagi walau sesaat. Aku segera menuju ke tandas sementara di hujung halaman. Jantungku berdegup kencang. Permintaan Farah bukan sekadar permintaan. Ia adalah satu perintah hidup dan mati, satu beban berat yang harus aku pikul. Aku bukan sahaja perlu menyelamatkan diriku, tetapi juga Farah. Setelah beberapa menit menenangkan diri di tandas, aku kembali masuk ke dalam rumah. Aku coba mengekalkan riak wajah yang letih dan tidak bermaya. Amir dan Pak Longnya masih duduk minum. Melihatku, Amir bangun. "Dah oke sikit, jomlah kita balik." "Ya," jawabku dengan suara perlahan. Aku tidak sanggup menahan udara di situ walau sesaat pun lagi. Aku menundukkan kepala kepada Pak Long dan segera mengikut Amir keluar. Sebelum melangkah keluar dari pintu, aku sempat menjeling ke arah dapur. Farah sudah tiada di situ. Hanya tinggal timbunan pinggan kotor dan kesunyian yang menyeramkan. Dalam perjalanan pulang, kami berdua diam membisu. Langit sudah mula menguning. Cahaya matahari terakhir menyinari celah-celah daun dengan lemah. Bayang-bayang kami berdua terbentang panjang di atas jalan tanah merah. Pikiranku ligat merancang. Aku kena balik. Aku kena tinggalkan tempat ni sekarang juga. "Amir," aku membuka mulut, coba mengawal suara agar tidak bergetar. "Saya rasa tak sihatlah. Mungkin udara kat sini tak sesuai dengan saya. Boleh tak esok pagi awak hantar saya balik dulu? Saya nak rehat kat rumah." Amir berhenti berjalan dan menoleh ke arahku. Di bawah cahaya senja, wajahnya kelihatan dingin dan asing. Senyuman mesranya yang biasa telah hilang, digantikan dengan senyuman sinis yang hampir menghina. "Balik? Kenapa pulak? Baru sehari kat sini. Tak nak raya dengan keluarga saya ke? Bukan macam tu, saya betul-betul tak sihat. Nanti kalau sakit, menyusahkan makcik pulak." Aku terus memberi alasan. "Tak apa," jawabnya dengan suara dingin,
Kalau sakit, obat ada. Mak saya boleh jaga, awak tak boleh pergi mana-mana. Duduk sini diam-diam. Duduk sini diam-diam bukan lagi satu nasihat, tetapi satu arahan. Nada suaranya yang tegas membuatkan aku sadar bahwa aku telah kehilangan semua hak untuk membuat keputusan. Dia tidak akan melepaskanku. Apa-apa kata pun sudah tidak berguna. Aku menutup mulut, dan dengan perasaan putus asa yang semakin memuncak, aku mengikutnya pulang dalam diam. Sebaik sahaja tiba di bilik, perkara pertama yang aku lakukan adalah menyelongkar beg tanganku untuk mencari telepon bimbit. Itulah satu-satunya harapanku. Aku bercadang untuk menghantar mesej kepada rakanku, Zul, seorang anggota polis. Zul pernah bertemu dengan Amir beberapa kali, dan pernah sekali bergurau denganku bahwa dia merasakan sesuatu yang aneh pada Amir, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di sebalik penampilannya yang mesra. Pada masa itu, aku hanya menganggap Zul terlalu syakwa sangka, tetapi kini kata-katanya menjadi satu-satunya talian hayat yang boleh aku capai. Aku menyelongkar seluruh beg tangan, tiada. Aku mengeluarkan semua barang di atas katil, gincu, bedak, dompet, kunci, tetapi telepon bimbit tiada di mana-mana. Jantungku mula berdegup kencang. Aku mencari di dalam beg pakaian, di bawah katil, di dalam almari, tetapi masih tiada. Amir masuk ke dalam bilik. Melihat keadaanku yang panik, dia bertanya dengan selamba, "Cari apa tuh?" "Telepon." "Telepon saya mana?" kataku, hampir menjerit. "Awak nampak tak?" Amir mengangkat bahu. Riak wajahnya yang tidak bersalah itu sangat menjijikkan. Manalah saya tahu. Mungkin tercicir kat mana-mana. Masa jalan-jalan tadi kat rumah Pak Longke? Tak mungkin. Saya selalu simpan dalam beg, tegasku. Habis tu, ada kaki ke dia lari, ejeknya. Dah hilang, nak buat macam mana? Kat kampung macam ni, signal pun tak ada, sama je ada dengan tak ada. Nanti balik KL, saya belikan yang baru. Dia berkata dengan selamba, tetapi aku yakin dialah yang mengambilnya. Dia telah memutuskan semua hubungan aku dengan dunia luar. Dia telah menjadikan rumah ini sebuah penjara yang sempurna. Semua jalan keluar seolah-olah telah tertutup. Aku terduduk di atas lantai, kedinginan putus asa menyelubungi seluruh tubuhku. Aku terperangkap, di tengah-tengah kawanan serigala, seorang diri, putus asa. Itulah satu-satunya perasaan yang wujud di dalam diriku sekarang. Kehilangan telepon bimbit membuatkan aku seperti burung yang patah sayapnya. Amir, ibunya, dan seluruh kampung yang aneh ini telah menjadi sangkar yang tidak kelihatan, dan aku terperangkap di dalamnya. Aku tidak berani melawan, atau menunjukkan sebarang tanda-tanda aneh. Aku terpaksa berlakon. Aku harus memainkan peranan sebagai teman wanita yang taat yang hanya sedikit penat karena tidak biasa dengan persekitaran baru. Aku makan makanan yang disediakan oleh Ibu Amir, mendengar pembohongan Amir, dan coba menelan air mata. Makan malam itu lebih tegang daripada semalam. Aku duduk berhadapan dengan Amir, menundukkan kepala ke arah mangkuk nasi. Ibunya sesekali menjelingku dengan pandangan yang tajam seperti pisau. Mawar, seperti biasa, makan seorang diri di sudut dapur yang gelap. Tetapi hari ini, aku bukan sahaja merasakan belas kasihan terhadapnya, tetapi juga rasa senasib. Aku, Farah, dan Mawar, kami semua adalah mangsa dan banduan keluarga ini. Selepas makan, Ibu Amir menyuruh Mawar mencuci pinggan. Dia terus-menerus memarahi dan menghina Mawar dengan kata-kata yang paling kesat. Amir duduk di sebelahku, bersahaja seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Dia malah berkata kepadaku, "Faham-fahamlah. Mak saya dah banyak menderita seumur hidup, jadi perangainya jadi kasar sikit." Aku terasa loya mendengar kata-katanya. Tiba-tiba, Mawar yang sedang membawa timbunan pinggan, kelihatan tergelincir. Dia menjerit tanpa suara dan rebah ke arahku. Pinggan-pinggan di tangannya jatuh ke lantai dan pecah berkecai dengan bunyi yang nyaring. Aku secara refleks menghulurkan tangan untuk menyambutnya. Mawar jatuh ke dalam pelukanku. Dalam sekelip mata yang sangat singkat dan kelam kabut itu, ketika Ibu Amir menjerit dan memaki hamun, aku merasakan sesuatu yang kecil, keras, dan dilipat dengan cermat, diselitkan dengan pantas ke dalam tapak tanganku. "Kau ni letak mata kat mana hah?" Ibu Amir berlari dan menarik rambut Mawar untuk membangunkannya. Amir juga bingkas bangun. Wajahnya tegang. Dia memandangku dan Mawar dengan tajam. Aku segera menggenggam tanganku, jantungku berdebar-debar. Adakah dia nampak?
Kau nak kena sawan lagi keh? Geram Amir kepada Mawar. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia menampar pipi Mawar dengan kuat. Bunyi pak, yang kering bergema dalam kesunyian, dan Mawar rebah di antara serpihan pinggan yang pecah. Tidak berhenti di situ, Amir terus menendang badan Mawar berulang kali. Buat hal depan tetamu. Nak mati ke? Cukup. Aku tidak dapat menahan diri lagi dan menjerit. Tolonglah jangan pukul dia lagi. Jeritanku membuatkannya terhenti. Dia menoleh ke arahku dengan mata merah yang menyala-nyala. Ibunya juga memandangku dengan tajam. Aku sadar bahwa aku telah bertindak bodoh, telah mendedahkan perasaanku. Aku segera memberi alasan, saya takut. Saya tak pernah tengok benda macam ni. Amir memandangku lama, kemudian mendengus dingin. Dia mencengkam kolar baju Mawar dan mengheretnya ke halaman belakang, meninggalkan sepatah kata yang dingin, kena ajar sikit budak ni. Ibunya diam-diam mengambil penyapu dan mula menyapu serpihan kaca, sambil terus mengomel sumpah seranah. Aku berdiri kaku di situ. Seluruh tubuhku menggeletar, dan tapak tanganku basah dengan peluh. Sambil menggenggam erat benda yang Mawar berikan dengan mempertaruhkan nyawanya, aku tahu aku harus segera kembali ke bilik. Dengan alasan penat, aku segera naik ke tingkat atas. Sebaik sahaja masuk ke bilik, aku terus menutup pintu dan bersandar di belakangnya. Tercungap-cungap. Aku perlahan-lahan membuka tapak tanganku. Sekeping kertas kecil yang dilipat 4. Dengan tangan yang menggeletar, aku membukanya. Tulisan yang comot, ditulis dengan arang, tetapi masih boleh dibaca. Lari. Bahaya. 4 perkataan yang ringkas, tetapi terasa begitu berat. Mawar, gadis bisu yang aku sangka tidak waras, sebenarnya adalah orang yang paling waras. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk memberiku amaran. Sambil memandang nota di tanganku dan memikirkan penderaan kejam yang baru sahaja dialaminya, kebencian membara di dalam hatiku. Aku tidak boleh lagi duduk menunggu ajal. Aku harus bertindak. Untuk Farah, untuk Mawar, dan untuk diriku sendiri. Nota Mawar itu seperti ubat perangsang yang kuat, menghalau semua rasa putus asa dan tidak berdaya di dalam diriku. Ketakutan masih ada. Tetapi kini ia telah bertukar menjadi keazaman yang sekeras keluli. Aku tidak boleh mensia-siakan pengorbanan Mawar. Aku harus mencari jalan keluar. Aku coba mengingati kembali. Sebelum datang ke sini, semasa mengemas beg pakaian lama, aku teringat telah menemui sebuah telepon bimbit lama, telepon batu bata pertamaku. Aku menyimpannya sebagai kenangan. Baterinya boleh bertahan lebih dari seminggu. Secara impulsif, aku telah mengecasnya penuh, memasukkan kad SIM lama yang masih berbaki kredit, dan menyembunyikannya di dalam sepasang stokin lama. Aku meletakkannya di bahagian paling bawah beg pakaian, sebagai persediaan jika bateri telepon pintarku habis di tengah jalan. Aku tidak pernah menyangka bahwa persediaan sambil lewat itu kini akan menjadi satu-satunya talian hayatku. Aku harus mengambilnya. Tetapi Amir masih di bawah. Aku terdengar suara dia dan ibunya berbisik-bisik. Aku tidak boleh bertindak sekarang. Aku berbaring di atas katil, berpura-pura tidur, dan menarik selimut hingga ke kepala, tetapi kedua-dua telingaku peka terhadap setiap pergerakan. Kira-kira setengah jam kemudian, aku mendengar bunyi tapak kaki Amir menaiki tangga. Jantungku berdegup kencang. Dia membuka pintu dan masuk. Aku menahan nafas, berpura-pura tidur nyenyak. Dia berdiri di sebelah katil, memandangku lama. Aku dapat merasakan pandangannya meneliti tubuhku. Kemudian, dia mengeluh, berpaling, dan menutup pintu. Tetapi kali ini, kedengaran bunyi klik yang kecil. Dia telah mengunci pintu dari luar. Habislah. Satu-satunya jalan keluar telah disekat. Dia sudah tidak mempercayaiku sepenuhnya. Ketakutan kembali mencengkam, tetapi aku segera menepisnya. Terkunci juga bermakna aku mempunyai masa tanpa gangguan. Inilah peluangku. Aku menunggu seketika untuk memastikan. Kemudian bangun dengan senyap. Aku menyelinap ke arah beg pakaian dan membukanya selambat mungkin agar tidak mengeluarkan bunyi. Jantungku berdegup seperti hendak pecah semasa aku mengalihkan pakaian. Bagaimana jika dia sudah menggeledah beg dan menemuinya? Tetapi tidak. Stokin lama itu masih ada di dasarnya. Dengan tangan yang menggeletar, aku mengeluarkannya. Telepon itu terasa sejuk di tapak tanganku, tetapi ia membawa kehangatan harapan. Aku menghidupkannya. Skrin hitam putih berkelip-kelip menyala. Bar isyarat muncul,
tetapi hanya satu bar yang samar-samar, berkelip-kelip, isyaratnya terlalu lemah. Apa yang harus aku lakukan? Aku berjalan di sekeliling bilik sambil memegang telepon, coba mengangkatnya tinggi-tinggi di tingkap. Akhirnya, di sudut bilik berhampiran tingkap yang menghadap ke bukit di belakang rumah, bar isyarat menjadi stabil pada satu bar. Hanya satu bar, tetapi itu sudah cukup. Aku segera membuka bahagian message. Tanganku begitu menggeletar sehingga aku terus-menerus membuat kesilapan menaip. Satu-satunya orang yang boleh aku harapkan sekarang ialah Zul. Aku menekan nombornya, nomor yang sudah kuhafal. Aku segera menaip message ringkas. Zul, tolong aku kena tipu. Terperangkap kat kampung pedalaman Pahang, sindiket pemerdagangan manusia. Farah pun ada kat sini, sangat bahaya. Aku hantar lokasi. Aku menekan butang hantar dan segera mengaktifkan fungsi kongsi lokasi. Perkataan menghantar muncul di screen. Setiap saat terasa seperti setahun, isyarat yang lemah itu berkelip-kelip. Tolonglah terhantar. Aku berdoa di dalam hati. Setelah masa yang terasa begitu lama, akhirnya pemberitahuan hantar selesai muncul di screen. Aku menghela nafas lega, hampir menangis. Aku segera mematikan telepon, mengeluarkan SIM dan bateri, dan menyembunyikannya semula di dalam stokin, jauh di dasar beg pakaian. Aku kembali ke katil dan berselubung. Aku telah melakukan semua yang aku boleh. Sekarang, satu-satunya yang boleh aku lakukan ialah menunggu. Menunggu dalam ketakutan dan harapan. Aku tidak tahu sama ada isyarat penyelamat terakhirku telah sampai ke destinasinya, dan sama ada bantuan akan tiba sebelum mimpi ngeri ini menelanku. Malam itu, aku tidak tidur walau sesaat pun. Setiap kali terdengar salakan anjing dari jauh atau desiran angin di tingkap, jantungku berdebar. Sambil berharap Zul sedang dalam perjalanan, aku juga takut mereka akan menyadari tindakanku sebelum polis tiba. Keesokan paginya, apabila Amir membuka kunci pintu, aku memakai riak wajah yang letih dan mengantuk untuk menyembunyikan wajahku yang pucat semalaman. Dia memandangku dengan curiga, kemudian kembali memasang wajah mesra yang palsu. Dah bangun? Maaf pasal semalam. Saya teremosi sikit. Lepas sarapan, kita pikirkan apa nak buat lepas nih. Apa nak buat lepas nih? Kata-katanya menanamkan firasat buruk di hatiku. Sepanjang pagi itu, suasana di rumah sangat aneh. Ibu Amir tidak pergi ke kebun seperti biasa, sebaliknya sibuk di dapur, memasak banyak lauk. Amir pula kelihatan gelisah, keluar masuk rumah, dan sesekali menjenguk keluar lorong dengan pandangan menanti. Dia tidak lagi melekat di sisiku seperti sebelumnya, tetapi aku tahu dia dan ibunya masih mengawasiku. Aku tidak boleh melangkah keluar dari pintu pagar walau setapak pun. Jerat terakhir penjara ini sedang diketatkan. Menjelang tengah hari, kedengaran bunyi motosikal yang bising berhenti di depan pintu pagar rumah Amir. Seorang lelaki turun. Dia kelihatan dalam lingkungan 50 komaan, berperut buncit, dan kulitnya hitam berkilat kerana peluh. Dia memakai kemeja yang sudah lusuh, dengan butang atas terbuka, menampakkan bulu dada dan rantai emas yang tebal. Matanya yang kecil melirik ke sekeliling halaman, kemudian berhenti pada pintu masuk tempat aku berdiri. Pandangan itu mentah, lucah, dan tamak, seperti pandangan seorang penjual daging melihat seketul daging yang elok. Amir dan ibunya bergegas keluar, menunduk-nunduk menyambutnya. "Tauke Lim, dah sampai, mari masuk." Amir menoleh ke arahku, bibirnya tersenyum, tetapi matanya dingin. "Aina, ni Tauke Lim, orang lama yang berurusan dengan keluarga kami, datanglah bagi salam." Aku kaku di tempatku. Berurusan. Aku tahu siapa lelaki ini. Amaran Farah, persiapan ibu dan anak itu, dan yang paling penting, pandangan lelaki itu, semuanya menunjuk kepada satu jawaban. Ini adalah pembeli, dia datang untuk membeliku. Ibu Amir menarik lenganku, suaranya mesra secara palsu. "Aina, kami ni pemalu sikit. Mari sini, nak, bagi salam kat Tauke." Aku ditolak masuk ke ruang tamu. Lelaki yang dipanggil Tauke Lim itu tidak lepas mata daripadaku. Dia memerhatikanku dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas semula. Pandangannya yang lucah itu seolah-olah menelanjangiku di situ juga. Dia mendecak lidah dengan puas, kemudian berkata kepada Amir dengan suara garau, "Barangkali ini bagus. Segar, putih, lawa. Harga kena lebih sikit dari yang lepas." Ya, itu terpulang pada Tauke lah,
jawab Amir dengan nada membodek. Saya percaya Tauke takkan bagi kami rugi. Yang lepas? Adakah dia maksudkan Farah? Perutku terasa memulas. Nasib rakanku juga telah ditentukan dalam rundingan yang menjijikkan seperti ini. Dan kini, giliran aku bukan lagi Aina, seorang pelajar university. Aku adalah barang yang sedang ditawar, untuk dibungkus, dan dihantar ke neraka yang baru. Darah di dalam tubuhku terasa sejuk. Aku harus melengahkan masa. Zul pasti akan datang. Pasti. Makan tengah hari itu adalah hidangan paling teruk dalam hidupku. Aku duduk berhadapan dengan lelaki pembeli itu, menahan pandangannya yang melekit dan lawak lucahnya. Dia terus-menerus meletakkan lauk ke dalam mangkukku, dan kadang-kadang sengaja menyentuh tanganku. Setiap kali itu berlaku, aku terasa sangat jijik. Ibu dan anak itu pula menghidangkannya arak, mewujudkan suasana yang mesra secara paksa yang menyeramkan. Aku hanya menundukkan kepala, makan perlahan-lahan untuk melengahkan masa. Setiap saat yang berlalu, aku berdoa agar bunyi siren kereta polis bergema, tetapi yang kudengar hanyalah kesunyian pedalaman yang memilukan. Zul, kau di mana? Selepas makan, Ibu Amir berkata kepadaku dengan suara yang pada sangkaannya paling mesra, Aina mesti penat perjalanan jauh. Kan? Naiklah berehat kat bilik. Amir, kau hantarkan kawan kau tuh. Baik, Ma, jawab Amir. Dia bangun dan memberi isyarat mata kepadaku. Aku tahu inilah masanya mereka akan bertindak. Aku bangun dengan langkah yang terasa seberat batu. Ketika aku melalui ruang tamu, lelaki pembeli itu juga bangun dan mengikutiku dari belakang. Jantungku mula berdegup kencang. Amir membawaku ke bilikku. Dia membuka pintu dan menolakku masuk dengan lembut. Rehatlah. Tetapi sebaik sahaja aku melangkah masuk ke dalam bilik, lelaki pembeli itu juga cepat-cepat masuk mengikutiku dari belakang. Aku memandang Amir dengan mata terkejut, tetapi dia hanya tersenyum sinis seperti syaitan. Tauke Lim ada hal sikit nak bincang dengan awak. Sembanglah elok-elok ya. Selepas berkata begitu, dia cepat-cepat berundur. Pintu kayu yang berat itu dihempas di depan mataku, kedengaran bunyi selak kayu dipasang dari luar. Aku terperangkap. Berdua dengan pemangsa yang akan memburuku, lelaki itu menoleh ke arahku dan tersenyum puas. Sekarang tinggal kita berdua saja, ya. Dia menanggalkan kemejanya, bau badan yang masam dan peluh menusuk hidungku. Dia menghampiriku dengan mata kecilnya yang bernafsu. Panik, itulah perasaan pertama yang menguasaiku. Tetapi sejurus selepas itu, satu ketenangan yang aneh mengambil alih. Ketenangan seperti seekor binatang yang terdesak di sudut, bersedia untuk berlawan dengan nafas terakhirnya. Aku tidak boleh mati begini. Aku tidak boleh dipijak-pijak dengan hina begini. Aku berundur sambil melilaukan mata ke sekeliling bilik, mencari sesuatu yang boleh dijadikan senjata. Tiada apa-apa. Hanya katil, almari, dan sebuah meja kayu kecil. Tetapi di bawah kaki meja itu, aku melihatnya. Seketul serpihan batu bata yang diletakkan seseorang untuk mengelakkan kaki meja itu bergoyang. Tidak besar, tetapi cukup berat untuk mencederakan. Kenapa, Dick? Marilah sini, lelaki itu menghampiri, mendepangkan kedua-dua tangannya seolah-olah mahu memelukku. Saat dia melangkah, aku sepantas kilat membongkok dan mengambil serpihan batu bata itu. Apabila dia menyadari tindakanku, aku sudah pun mengayunkan batu bata itu dengan sekuat hati dan menghentam pelipisnya. Bunyi buk yang tumpul bergema, dan lelaki itu menjerit kesakitan sambil terhuyung-hayang. Dia memegang kepalanya dengan sebelah tangan. Darah mengalir di celah-celah jarinya, membasahi separuh wajahnya dengan warna merah. Pandangannya tidak lagi bernafsu. Sebaliknya, terpancar keterkejutan dan kemarahan yang gila. Dia tidak pernah menyangka mangsa yang lemah sepertiku berani melawan. Pertarungan hidup dan matiku baru sahaja bermula. Pukulan yang tidak dijangka itu membuatkan lelaki itu hilang tumpuan. Dia terhuyung-hayang beberapa langkah sebelum terduduk di atas lantai, masih memegang lukanya yang berdarah. Kesakitan dan kemarahan terpancar di wajahnya yang kasar. Perempuan, sial. Berani kau, geramnya. Matanya yang merah menyala. Aku berundur sambil menggenggam erat batu bata itu. Jantungku berdegup kencang di dalam dada. Aku tahu aku hanya mempunyai satu peluang. Jika lelaki ini bangun dan menyerang, tenagaku tidak akan mampu melawannya. Aku harus bertindak segera. Diam, jeritku.
Suaraku begitu nyaring sehingga aku sendiri terkejut. Aku mengangkat batu bata itu seolah-olah mahu menyerang lagi. Bergerak sekali lagi, aku pecahkan kepala kau. Mungkin riak wajahku yang gila dan sikapku yang terdesak membuatnya teragak-agak. Dia memandangku tajam sambil tercungap-cungap. Aku tidak membuang masa walau sesaat. Aku berlari ke almari, menarik cadar katil, dan mengoyakkannya menjadi jalur-jalur panjang. Lelaki itu seolah-olah faham niatku. "Kau nak buat apa?" geramnya. "Ikat kau," jawabku ringkas. Masih memegang batu bata, aku menghampirinya. "Letak tangan kat belakang. Cepat. Kalau tak, aku tak tahu apa aku akan buat." Lelaki itu teragak-agak, tetapi selepas melihat batu bata berdarah di tanganku dan pandanganku yang tegas, dia akhirnya akur. Sambil mengomel sumpah seranah, dia menurut arahanku. Aku dengan pantas mengikat kedua-dua tangannya di belakang dengan kain yang telah kukoyakkan. Aku mengikatnya sekuat hati agar dia tidak dapat bergerak. Kemudian, aku mengoyakkan sehelai lagi kain dan menyumbat mulutnya dengan kemas. Setelah selesai, aku tercungap-cungap, seluruh tenagaku seakan-akan hilang, tetapi aku tahu aku belum boleh berehat. Bunyi bising di dalam bilik pasti telah membuatkan Amir dan ibunya di luar mula curiga. Benar sangkaanku, kedengaran suara Amir dari luar pintu. "Tauke, Aina, apa yang bising-bising kat dalam tu?" Jantungku berdebar lagi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika mereka memecahkan pintu dan masuk, aku tidak akan dapat melawan mereka berdua. Aku perlu melengahkan massa. Aku perlu membuatkan mereka percaya bahwa semuanya di bawah kawalannya. Satu ide terlintas di pikiranku. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mengawal suaraku agar kedengaran bergetar dan ketakutan. "Amir, tolong." Aku meraung sayu, teresak-esak. "Tauke Limni, saya takut." Dari luar pintu, kedengaran Amir ketawa sinis. "Lagi takut, lagi seronok. Layan Tauke elok-elok. Nanti dia sayang." Seperti yang kujangka. Dia menyangka aku adalah mangsa lemah yang merayu dalam keadaan terdesak. Dia tidak pernah terfikir bahwa mangsa itu telah menumbangkan pemangsa. "Tak nak. Saya tak nak." Aku terus berlakon. Suaraku penuh dengan kepiluan. "Amir, masuklah sini. Saya takut sangat. Masuklah kita bincang. Tolonglah." "Tak payah." Suara Amir bertukar dingin. "Hal kau dengan Tauke Lim, kau selesaikan sendiri. Kalau kau baik-baik, kau takkan susah." "Amir," jeritku, seolah-olah memainkan peranan sebagai wanita yang terluka karena dikhianati. "Macam mana awak boleh buat saya macam ni? Apa salah saya? Selama 3 tahun ni, perasaan awak pada saya semua tipu ke? Jelaskan, kenapa awak buat benda kejam macam ni pada saya? Saya perlu tahu sebabnya. Aku perlu memancingnya. Aku perlu membuatnya mengakui jenayahnya." Di dalam poket jaketku, masih ada telepon pintar lama yang biasa aku gunakan untuk merakam kuliah. Mereka telah mengambil telepon utamaku, tetapi terlepas pandang peranti kedua ini, ia tiada SIM. Tetapi fungsi rakaman suaranya berfungsi dengan sempurna. Ini boleh menjadi bukti kukuh untuk mendedahkan jenayahnya dan konco-konconya. Lakonanku di sebalik pintu adalah umpan untuk membuat musang licik itu mendedahkan segalanya. Di luar pintu, Amir terdiam seketika. Mungkin kata-kataku yang penuh penderitaan itu sedikit sebanyak menyentuh hatinya. Atau mungkin dia hanya sedang menikmati kemenangannya. Aku secara senyap-senyap memasukkan tangan ke dalam poket jaket dan menekan butang rakaman pada telepon. Apabila cahaya kecil terpancar dari skrin, aku segera menutupinya dengan badanku. "Tipu." Akhirnya, Amir bersuara. Suaranya penuh dengan ejekan dan kebencian. "Ya, semua tu tipu. Dari awal lagi aku jumpa kau sebab ada tujuan. Aku dah agak perempuan bandar kaya macam kau ni mesti senang jatuh cinta dengan budak kampung macam aku. Naif betul kau ni, Aina." Tenggorokanku terasa perit. Walaupun aku sudah tahu, mendengarnya secara langsung dari mulutnya adalah satu kesakitan yang menyiat hati. 3 tahun masa mudaku, 3 tahun cinta yang membara. Semuanya hanyalah sebuah lakonan yang dirancang dengan teliti. "Kenapa?" tanyaku dengan suara bergetar. "Apa salah keluarga saya pada awak? Keluarga kau tak buat salah apa-apa pada aku," ejek Amir. "Tapi bapak kau, jantan tak guna tu, dia dah hancurkan hidup mak aku." Aku tergamam. "Bapak aku? Apa kena mengena bapak aku dengan ibunya?" "Kau tahu tak?" sambung Amir. Suaranya menjadi semakin kuat,
seolah-olah melepaskan kemarahan yang telah lama terpendam. 25 tahun lepas, mak aku pun macam kau, perempuan KL yang cantik. Dia bercinta separuh mati dengan bapak aku. Tapi apa jadi, bila mak aku cakap dia mengandung, jantan tu terus tinggalkan dia. Tak cukup dengan tu, sebab takut ganggu masa depan dia pakat dengan orang lain, jual mak aku ke ceruk kampung ni. Setiap patah perkataan Amir seperti petir yang menyambar. Bapak aku menjual ibunya? Ini tidak mungkin benar. Bapak yang aku kenal adalah seorang suami dan bapak yang penyayang dan baik. Mak aku terpaksa hidup dalam kehinaan kat sini. Dipukul, dipijak, jerit Amir. Suaranya pecah kerana kemarahan. Mak aku lahirkan aku dalam dendam, dan besarkan aku dengan kebencian. Aku dah bersumpah satu hari nanti aku akan buat bapak aku bayar. Aku akan pastikan anak perempuan kesayangan dia rasa semua penderitaan yang mak aku lalui. Tipu. Aku tergagap-gagap, tidak mahu mempercayai kebenaran yang mengerikan ini. Tipu? Amir ketawa seperti orang gila. Kawan kau, si Farah tu, kau kenalkan. Aku sendiri yang pancing dia datang sini, jual pada Pak Long aku. Dia pun bodoh macam kau, termakan kata-kata manis aku, Mawar tu pun sama, dia bukan adik aku. Dia anak mak aku dengan suami yang dia dapat kemudian. Sebab dia anak perempuan, mak aku benci dan dera dia. Aku pun sama, aku benci semua benda yang berkaitan dengan tempat ni. Lepas dendam aku terbalas, aku akan belah jauh-jauh dari sini. Dia telah mengaku segalanya. Pengakuannya yang dingin dan kejam itu direkam sepenuhnya. Niatnya menipuku untuk membalas dendam, menjual Farah, dan mendera Mawar. Inilah bukti kukuh jenayahnya. Aku mengekalkan ketenangan dan terus memprovokasinya. Jadi, awak nak buat apa pada saya? Buat apa? Suara Amir kembali kepada nada nakal yang jahat. Sama macam Farah lah. Tauke Lim tu suka sangat dengan kau. Kau akan mulakan hidup baru ke tempat yang jauh. Mana tahu, kalau kau lahirkan anak untuk Tauke, nasib kau berubah. Aku terasa loya mendengar kata-katanya yang kotor. Tetapi aku telah mendapat apa yang aku mahu, bukti jenayahnya. Sekarang, aku hanya perlu menunggu. Menunggu keajaiban. Tiba-tiba, kedengaran bunyi omelan yang tidak jelas dari belakang. Lelaki pembeli itu mula bergerak. Ikatan kain itu tidak cukup kuat untuk menahannya lama. Aku menoleh ke belakang. Jantungku seperti hendak meletup. Lakonanku sudah tamat. Dan pertarungan sebenar untuk terus hidup kini bermula. Lelaki pembeli itu, yang sudah pulih dari kejutan pukulan pertama, mula mendapatkan semula kekuatannya. Dia menggeram dan meronta-ronta dengan sekuat tenaga. Ikatan cadar yang aku buat hanyalah sementara. Di bawah kekuatannya yang luar biasa, simpulan itu mula longgar. Amir, buka pintu, perempuan ni, pukul aku. Suaranya yang teredam kedengaran di sebalik kain yang menyumbat mulutnya. Walaupun tidak jelas, ia cukup untuk didengari oleh orang di luar. Di luar, Amir juga seolah-olah menyadari sesuatu yang tidak kena. Tauke? Apa maksud Tauke? Aina, kau buat apakah Tauke? Dia mula menghentak-hentak pintu. Buka pintu sekarang. Kalau kau sentuh sehelai rambut Tauke pun, kau mati. Aku tahu masaku tidak banyak. Aku sekali lagi melihat sekeliling bilik, terdesak mencari jalan keluar, tingkap berjeriji besi. Pintu utama dikunci dari luar, aku benar-benar terperangkap di jalan mati. Dengan bunyi kerak, kain itu terkoyak. Lelaki pembeli itu telah memutuskan satu lapisan ikatan. Dia meludahkan kain yang menyumbat mulutnya dan tercungap-cungap. Dia merenungku dengan mata merah yang menyala-nyala seolah-olah mahu menelanku. Kau, perempuan sundal, aku bunuh kau. Dia bangun terhuyung-hayang, masih pening akibat luka di kepalanya. Kemarahan telah mengubahnya menjadi binatang buas yang sebenar. Dia meluru ke arahku. Aku menjerit dan mengayunkan batu bata ke arahnya. Tetapi kali ini dia sudah bersedia. Dia menahan dengan lengannya yang sasa, dan batu bata itu terhentak pada lengannya sebelum jatuh ke lantai. Pada masa yang sama, dia menyambar pergelangan tanganku. Kekuatannya terlalu luar biasa. Tulangku terasa seperti hendak patah. Aku menjerit kesakitan dan meronta-ronta, tetapi sia-sia. Dia menghumbankanku ke atas katil. Kepalaku pening akibat hentakan itu. Dia menindihku dengan badannya yang berat. Sebelah tangannya mencekik leherku, manakala sebelah lagi diangkat, bersedia untuk menumbuk. Coba kau lari sekarang.
Aku tidak dapat bernafas. Udara di dalam paru-paruku semakin berkurangan. Pandanganku mula menjadi gelap. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mencakar mukanya dan menendang-nendangnya. Tetapi semuanya terasa sia-sia. Wajah ibu bapa, Farah, dan Mawar silih berganti di pikiranku. Beginikah pengakhirannya? Adakah hidupku akan berakhir dengan begitu hina dan menyakitkan? Pada saat aku merasakan nyawa mula meninggalkan jasadku, kedengaran bunyi yang amat kuat dari luar. Bam! Pintu kayu itu pecah berkecai akibat hentakan yang sangat kuat. Habuk kayu berterbangan. Di sebalik habuk itu, kelihatan bayang-bayang orang beruniform polis meluru masuk ke dalam bilik. Yang paling hadapan, seorang lelaki tinggi dan tegap, adalah Zul. Di sebelahnya, seorang lelaki yang lebih matang dan berwajah tegas, memakai uniform polis yang kemas. "Jangan bergerak, polis!" Suara lelaki beruniform itu bergema dengan tegas. Lelaki pembeli itu kaku melihat kemunculan polis yang tiba-tiba. Dia melepaskan cengkamannya di leherku dan memandang kosong ke arah mereka yang memecahkan pintu. Pada saat itu, Zul dan dua lagi anggota polis meluru ke arahnya, menumbangkannya ke lantai, dan menggarinya. Aku terbatuk-batuk, coba menyedut udara yang berharga. Seluruh tubuhku lemah longlai. "Aina, kau oke?" Zul berlari ke tepi katil dan membantuku duduk. Melihat wajah kawan baikku, semua emosi yang terpendam meletus. Aku memeluknya dan menangis tersesak-esak seperti kanak-kanak. "Zul, aku takut sangat." "Tak apa, kami dah sampai." "Kau selamat sekarang?" Zul menepuk-nepuk belakangku, suaranya penuh dengan kelegaan dan kebimbangan. Di luar, operasi penangkapan sedang berjalan. Amir dan ibunya coba melarikan diri sebaik sahaja melihat polis, tetapi mereka dengan pantas ditangkap oleh anggota lain. Jeritan dan sumpah seranah ibu Amir, rayuan Amir, dan arahan polis bercampur baur, mewujudkan satu suasana yang huru-hara. Pegawai polis beruniform tadi masuk ke dalam bilik. Dia memandangku dengan pandangan simpati. "Maafkan kami lambat sikit. Saya Inspektor Azman, Ketua Pasukan Siasatan. Ada cedera di mana-mana?" Masih dalam keadaan terkejut, aku menggelengkan kepala. "Tak apa, terima kasih." Inspektor Azman mengangguk dan memberi arahan kepada anak buahnya. "Kemas tempat kejadian dengan cepat, bawa semua yang terlibat ke balai." Dia memandang lelaki yang digari itu dan melihat luka di kepalanya. "Panggil pasukan perubatan, periksa keadaan dia. Jangan biarkan dia mati sebelum dibicarakan." Semuanya berlaku begitu pantas, seperti ribut. Dalam beberapa menit, keluarga Syaitan Amir dan lelaki pembeli itu semuanya ditangkap. Anggota polis mula menggeledah rumah. Satu pasukan lain, mengikut arahanku, segera bergerak ke rumah Pak Long untuk menyelamatkan Farah. Dengan dipapah oleh Zul, aku keluar dari bilik itu, dari rumah neraka itu. Semasa melalui ruang tamu, aku melihat Mawar bersembunyi di sudut, memerhatikan segalanya dengan mata yang ketakutan. Aku menghampirinya dan memeluknya dengan senyap. Badan kecil itu menggeletar di dalam pelukanku. "Tak apa. Semua dah berakhir," bisikku. Aku tidak pasti sama ada kata-kata itu untuk menenangkannya atau untuk menenangkan diriku sendiri. Apabila aku melangkah keluar ke halaman dan menyedut udara segar pedalaman, barulah aku benar-benar merasakan bahwa aku telah selamat. Cahaya matahari tidak pernah terasa begitu terang dan hangat. Cahaya keadilan, walaupun sedikit lambat, akhirnya sampai juga ke ceruk yang gelap dan terpencil ini. Aku tahu perjalanan untuk menghadapi kebenaran dan memulihkan luka masih panjang. Tetapi sekurang-kurangnya pada saat ini, aku bebas. Sebuah kendaraan polis membawa kami meninggalkan kampung yang sunyi menyeramkan itu. Aku duduk di belakang bersama Zul. Mawar berada di dalam kendaraan lain, dijaga oleh seorang pegawai polis wanita. Sepanjang perjalanan, aku tidak berkata apa-apa, hanya memandang keluar tingkap dalam diam. Pemandangan Bukit Bukau dan jalan tanah merah yang berliku-liku tidak lagi kelihatan indah. Ia hanya mengingatkanku pada mimpi ngeri. Di balai polis daerah, aku dibawa ke sebuah bilik khas untuk disoal siasat. Inspektor Azman sendiri yang bercakap denganku. Suaranya yang tenang dan sikapnya yang sopan sedikit sebanyak menenangkan hatiku. Zul duduk di sebelahku, sesekali menghulurkan secawan air suam. "Ceritakan semuanya dari awal hingga akhir." "Tenang saja, ceritakan apa yang awak ingat," kata Inspektor Azman. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mula bercerita. Dari permulaan perjalanan, sikap aneh Ibu Amir,
gadis bisu bernama Mawar, parut di lengannya, amaran nenek, sehinggalah saat yang mengejutkan apabila aku mengecami Farah di rumah Pak Long Amir. Aku menyerahkan rekaman pengakuan Amir kepada Inspektor Asman. Semakin lama aku bercerita, wajahnya menjadi semakin serius. Apabila ceritaku tamat, Zul bersuara. Bila aku dapat message dan lokasi kau, aku terus tahu ada benda buruk jadi. Aku dah lama syak dengan si Amir tuh. Sejak kau kenalkan dia, aku rasa ada sesuatu yang tak ikhlas. Cara dia pandang kau bukan macam orang bercinta, tapi macam pemburu tengok mangsa. Aku pernah coba siasat latar belakang dia, tapi tak ada apa-apa yang keluar. Maklumat pasal kampung dia pun samar-samar. Bila dapat message kau, aku terus laporkan pada Tuan Inspektor. Keadaan geografi kat sini terlalu mencabar, dan ada kemungkinan penduduk kampung bersubahat, jadi kami ambil masa hampir sehari suntuk untuk sahkan lokasi dan rancang serbuan. Inspektor Azman menyambung, kami terpaksa bergerak dengan sangat berhati-hati untuk memastikan keselamatan awak dan mangsa-mangsa lain. Mujurlah kami sempat tiba pada masanya. Tidak lama kemudian, seorang pegawai masuk dan melaporkan. Tuan, mangsa kedua, Puan Farah binti Ahmad, telah diselamatkan dari rumah suspek Kasim bin Darus. Keadaannya sangat teruk, ada tanda-tanda didera dalam jangka masa panjang. Kami telah menghantarnya ke hospital dengan segera. Mendengar berita Farah selamat, aku menangis. Kali ini, air mata kelegaan. Siasatan terhadap Amir dan konco-konconya berterusan sepanjang malam. Dengan bukti yang tidak dapat disangkal, terutamanya rekaman suara itu, mereka akhirnya mengaku bersalah. Kebenaran yang terungkap adalah lebih rumit dan menyakitkan daripada yang aku bayangkan. Ayahku tiba di balai polis. Sebaik sahaja melihatku, dia berlari dan memelukku. Wajahnya pucat lesi dan kelihatan bertahun-tahun lebih tua. Aina, maafkan ayah. Semua ini salah ayah. Ayah menangis. Buat pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ayahku yang gagah menangis seperti kanak-kanak. Kebenarannya adalah seperti yang dikatakan oleh Amir, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Ayah mengaku bahwa pada masa mudanya, dia memang bercinta dengan ibu Amir. Tetapi apabila mengetahui wanita itu mengandung, karena memikirkan masa depannya dan pertunangannya dengan ibuku, dia dengan pengecut telah meninggalkannya. Namun, dia menafikan telah menjualnya secara langsung. Dalam keadaan terdesak, dia telah memberikan sejumlah besar uang kepadanya dan memperkenalkannya kepada seorang kenalan, meminta orang itu membawanya jauh untuk memulakan hidup baru. Dia tidak pernah menyangka bahwa kenalan itu adalah ahli sindiket pemerdagangan manusia, dan orang itu telah menjual ibu Amir ke tempat di mana dia menderita seumur hidup. Tindakan ayahku yang tidak bertanggung jawab dan kejam secara tidak langsung telah menjerumuskan seorang wanita ke dalam tragedi. Dan tragedi itu telah menyemai benih kebencian di dalam diri Amir, yang membawa tragedi kepada Farah dan aku. Satu lagi kebenaran terungkap. Amir bukanlah abang tiriku. Dia adalah anak ibunya dengan lelaki yang terpaksa dikahwininya di kampung itu. Semua cerita tentang hubungan darah adalah rekaan semata-mata untuk menjadikan plot dendamnya lebih kejam. Semua kekusutan terlerai, tetapi yang tinggal di hati masing-masing hanyalah luka yang tidak akan pernah sembuh. Beberapa bulan kemudian, perbicaraan berlangsung. Karena sifatnya yang kejam dan rumit, kes ini mendapat perhatian meluas dari media. Aku berdiri di mahkamah sebagai mangsa dan saksi utama. Ibu bapakku, ibu bapak Farah, dan Zul hadir untuk memberiku semangat. Apabila aku berhadapan dengan Amir dan ibunya di kandang tertuduh, aku tidak lagi merasa takut. Hanya kesedihan yang tidak terhingga. Amir kelihatan sangat kurus dan cengkung, tiada lagi keangkuhan di matanya, hanya kekosongan. Ibunya pula tidak henti-henti meraung dan menyumpah, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Rekaman suara pengakuan Amir dimainkan di mahkamah. Setiap patah perkataannya yang kejam bergema, mendedahkan semua rancangan gelap dan jenayahnya yang tidak terampun. Seluruh dewan senyap sunyi. Aku melihat ayahku, menundukkan kepala dengan bahu yang terhinggut-hinggut. Ibuku duduk di sebelahnya, memegang tangannya dengan erat, tetapi di mata ibuku juga terpancar kesakitan dan kekecewaan. Akhirnya, keputusan diumumkan, berdasarkan bukti yang jelas dan keseriusan jenayah, mahkamah menjatuhkan hukuman yang paling berat. Amir, sebagai dalang utama pemerdagangan manusia, penculikan haram, dan kecederaan, dijatuhi hukuman mati. Ibunya, sebagai subahat, dihukum penjara seumur hidup.
Pak Long Amir, Kasim, yang secara langsung mendera Farah, dihukum penjara 20 tahun. Tauke Lim dan anggota sindiket yang lain juga menerima hukuman penjara yang berat, antara 10 hingga 18 tahun. Keadilan telah ditegakkan, dan orang jahat telah menerima balasannya. Tetapi bunyi ketukan tukul hakim tidak membawa kegembiraan atau kepuasan kepadaku. Ia hanya kedengaran seperti loceng yang menutup satu babak tragedi yang penuh dengan air mata, dan membuka lembaran penderitaan yang lain. Tragedi keluarga kami juga tidak berakhir di situ. Selepas perbicaraan, ibuku mengambil keputusan untuk bercerai. Dia tidak dapat memaafkan kesilapan masa lalu ayahku yang secara tidak langsung telah menyebabkan begitu banyak penderitaan. Ayahku, walaupun tidak boleh didakwa di bawah undang-undang karena haid masa telah tamat, telah dihakimi oleh masyarakat dan hati nuraninya sendiri. Dia kehilangan keluarga dan marwahnya, dan terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan. Aku berdiri di tengah-tengah keruntuhan dua buah keluarga. Satu karena jenayah, satu lagi karena kesilapan masa lalu. Aku sadar, tiada pemenang dalam kisah ini. Kami semua, dalam cara tersendiri, adalah mangsa. Masa selepas itu berlalu dengan sangat berat. Walaupun sudah selamat, apa yang telah berlaku meninggalkan parut yang tidak akan hilang pada diriku dan Farah. Luka Farah adalah yang paling dalam. 2 tahun dikurung dan didera secara fisikal dan mental telah menghancurkannya. Selepas diselamatkan, dia mengalami kemurungan yang teruk, sangat takut untuk bertemu orang asing, dan sering diganggu mimpi ngeri. Ibu bapaknya telah membawanya berobat di merata tempat, tetapi keadaannya tidak bertambah baik. Akhirnya, mereka terpaksa menempatkannya di sebuah pusat jagaan mental di mana dia boleh mendapat penjagaan khas. Setiap kali aku melawatnya dan melihatnya duduk mencangkung di sudut bilik, memandang keluar tingkap dengan mata yang kosong, hatiku terasa seperti dihiris. Rakanku yang ceria dan cintakan kehidupan kini hanyalah bayangan samar yang terperangkap dalam penderitaannya sendiri. Gadis malang, mawar, dihantar ke sebuah pusat kebajikan selepas diselamatkan. Hasil pemeriksaan mengesahkan bahwa dia tidak mengalami sebarang kecacatan intelektual. Kejutan akibat penderaan sejak kecil telah membuatnya takut untuk bercakap dan berkomunikasi, dan dia telah mengurung dirinya di dalam cengkerang kesunyian untuk terus hidup. Keluarga aku dan keluarga Farah menjadi penajanya, selalu melawat dan membelikannya pakaian baru dan mainan. Perlahan-lahan, Mawar mula membuka hatinya. Dia mula tersenyum dan menunjukkan reaksi terhadap dunia sekelilingnya. Dokter berkata, ia akan mengambil masa yang sangat lama dan kasih sayang yang banyak untuk menyembuhkan luka di hatinya dan mengembalikan suaranya. Aku sendiri tidak terkecuali. Mimpi ngeri di kampung itu telah meragut segalanya daripadaku. Cinta, kepercayaan, dan kenaifan. Aku tidak lagi boleh mempercayai mana-mana lelaki. Cinta pertamaku yang indah selama 3 tahun berakhir dengan kebenaran yang mengerikan yang membuatku jijik. Aku menjadi seorang yang pendiam, tidak banyak bercakap, dan sering terkejut dengan bunyi yang kuat. Pada malam hari, bayangan lelaki pembeli yang menindihku dan tangan Amir yang mencekik leherku muncul dalam mimpi, membuatkan aku terjaga dalam ketakutan dengan badan yang basah lencun. Aku terpaksa menjalani kaunseling. Hidupku telah berubah sama sekali. Keluarga berpecah, kawan baik hidup segan mati tak mahu. Aku tamat pengajian dan mula bekerja, tetapi semuanya terasa seperti mesin yang diprogramkan. Aku tidak lagi dapat merasakan kegembiraan atau kesedihan sepenuhnya. Sebahagian dari hatiku seolah-olah telah mati. Luka di badan mungkin akan sembuh suatu hari nanti, tetapi luka di hati mungkin akan mengikutiku seumur hidup. Beberapa tahun berlalu. Kehidupan, dengan caranya yang kejam, terus berjalan. Aku belajar untuk hidup dengan kesakitan, menanamnya jauh di dalam jiwa. Aku masih bekerja dan bertemu kawan-kawan, tetapi sentiasa menjaga jarak selamat dengan semua orang, terutamanya lelaki. Dinding tidak kelihatan yang aku bina seolah-olah tidak akan dapat dirobohkan oleh sesiapapun. Selepas bercerai, ibu bapakku membawa haluan masing-masing. Ayah bersara awal dan tinggal bersendirian di rumah lama kami seperti bayang-bayang. Ibu pula berpindah ke selatan dan tinggal bersama ibu saudariku. Kami sesekali berhubung melalui telepon, tetapi perbualan kami hanya sekadar bertanya kabar. Ikatan keluarga seolah-olah telah terputus. Pada suatu petang hujung minggu, ketika aku sedang duduk di kafe kegemaranku sambil membaca buku, satu suara yang tenang dan biasa ku dengar menyapa. "Assalamualaikum, ingat saya lagi?" Aku mengangkat kepala.
Seorang lelaki berdiri di hadapanku. Dia berpakaian biasa, tetapi aura yang tegap dan berwibawa masih terasa. Inspektur Asman, pegawai polis yang telah menyelamatkanku beberapa tahun lalu. Dia kelihatan lebih matang dan segak berbanding dulu. "Tuan Inspektor," aku terkejut. "Macam mana Tuan boleh ada di sini?" Dia tersenyum lembut. "Saya baru ditukarkan ke kawasan sini. Tak sangka pula boleh terserempak dengan Cik di sini." Dia menarik kerusi di hadapanku dan duduk. "Apa kabar sekarang?" "Kabar baik saja," jawabku sedikit kekok. "Terima kasih, kalau bukan sebab tuan-tuan dulu." "Itu memang tugas kami," potongnya. "Cik tak perlu pikir macam tu." Kami berbual agak lama. Dia bercerita tentang kerjanya dan kes-kes baru, dan aku hanya mendengar dengan senyap. Tetapi anehnya, bersamanya, aku tidak merasa cemas atau waspada seperti ketika bersama lelaki lain. Sebaliknya, aku merasakan satu ketenangan dan keselamatan yang luar biasa. Mungkin karena dialah orang yang telah menarikku keluar dari neraka, cahaya yang aku lihat di hujung terowong gelap dalam hidupku. Menjelang senja, dia menghantarku pulang. Sebelum berpisah, dia berkata, "Hujung minggu depan, boleh saya belanja minum kopi lagi?" Aku teragak-agak seketika. Sebahagian diriku mahu menolak dan terus bersembunyi di dalam cengkerang selamatku, tetapi sebahagian lagi berbisik agar aku memberi peluang. Pandangannya yang tulus dan hangat seolah-olah mempunyai kekuatan untuk memujuk kesakitan di dalam diriku. Aku tersenyum. Senyuman yang sebenar, buat pertama kalinya setelah sekian lama. Baiklah. Pertemuan yang tidak disengajakan itu telah membuka satu lembaran baru dalam hidupku. Jalan di hadapan masih panjang, dan parut di hati mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Tetapi aku tahu aku tidak lagi bersendirian. Di sisinya, mungkin aku boleh mencari semula kepercayaan, mendapatkan kembali ketenangan, dan memulakan satu permulaan baru menuju masa depan yang bebas dari mimpi ngeri.